Terus berinformasi, terima kasih bersama kami di Buletin Pagi. Saya Makin Lokman. Kita terus ke tajuk utama. Sidang Dewan Rakyat bermula pagi ini. Doktor Pegawai Awam abai tugas bakal berdepan tindakan tegas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah ditangguh sejak awal tahun lalu, ahli-ahli parlimen akan kembali bersidang di Dewan Rakyat hari ini. Sidang khas itu akan memfokuskan kepada beberapa perkara berkaitan proklamasi darurat dan langkah-langkah kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Untuk makluman lanjut, kita bersama wartawan Salina Zakaria yang bersedia di parlimen. Silakan Sally. Baiklah, terima kasih Amirul Sri Pentas. Setelah sekian lama, akhirnya sesi musyawarah persidangan Dewan Rakyat dimulakan hari ini. Dan seperti yang diketahui, untuk masuk ke sidang hari ini bukan sesuatu yang mudah kerana beberapa syarat turut dikenakan kepada kesemua pengamal-pengamal media dan juga petugas-petugas parlimen yang akan masuk untuk menghadiri sesi musyawarah yang berlangsung hari ini. Jika sebelum ini seperti yang dimaklumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat bahawa sesi hybrid akan diadakan kepada ahli-ahli parlimen yang tidak hadir, akan tetapi semalam beliau memutuskan bahawa sesi hybrid tidak akan diadakan dan sesi secara bersemuka ataupun kehadiran ke sesi Dewan Rakyat diadakan pada hari ini. Dan untuk hari ini berdasarkan peraturan mesyuarat yang telah pun dikeluarkan awal pagi tadi bahawa sesi persidangan hari ini akan dimulakan dengan penerangan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diikuti 4 menteri yang terbabit bagi pengurusan COVID-19. Dan sebaik sahaja Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai untuk menerangkan berkaitan pelan pemulihan negara, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba akan mengambil tempat dan akan menerangkan mengenai tindakan negara dalam menangani pandemik COVID-19 yang telah berlaku dan ketika ini berlangsung bagi fasa kedua negara. Dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin juga akan turut memberikan penerangan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, manakala Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz akan menyentuh mengenai pakej bantuan ekonomi. Seperti yang diketahui, sesi soal jawab jika sebelum ini dibenarkan, yang di-Pertua Dewan Rakyat berkata bahawa sesi penerangan dan juga soal jawab mengenai pelan pemulihan negara dibenarkan kepada ahli-ahli parlimen yang ingin bertanyakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin buat ketika ini. Dan saya akan memberikan butiran lanjut kerana sesi akan bermula jam 10 pagi dan itu sahaja yang dapat saya laporkan langsung daripada parlimen pagi ini. Kita kembali semula dan bertemu kembali jam 1.30 tengah hari nanti. Terima kasih Sally. Seterusnya, pegawai awam tidak boleh terbabit dalam perhimpunan haram dan membelakangkan tugas atau dikenakan tindakan tata tertib. Peringatan mengenai larangan itu dimuat naik di Facebook Kementerian Kesihatan KKM menyatakan ia selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Dalam hantaran itu, KKM mengingatkan pegawai awam tidak boleh terbabit dalam perhimpunan haram. Ia sama ada di luar waktu kerja, menggunakan waktu kerja dengan meninggalkan pejabat untuk menyertai himpunan. Mereka juga tidak boleh menggunakan peralatan pejabat. Di bawah peraturan sedia ada juga seorang pegawai awam hendaklah pada setiap masa memberikan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan selain tidak boleh membelakangkan tugas awamnya. Jika dibuktikan terlibat, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib seperti amaran, denda, dilucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat atau dibuang kerja. Sementara itu, Ketua Polis Negara Datuk Seri Aqil Sani Abdullah Sani memaklumkan Polis Diraja Malaysia PDRM akan memantau harta doktor kontrak yang dijangka diadakan di semua fasiliti kesihatan kerajaan pagi ini. Menerusi satu kenyataan malam tadi, beliau berkata pihaknya akan memastikan peserta mogok mematuhi prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN yang sedang berkuat kuasa. Sebelum ini, kumpulan doktor kontrak itu memaklumkan berancang untuk keluar daripada fasiliti kesihatan tempat mereka bekerja tepat jam 11 pagi ini. 4,000 hingga 5,000 doktor kontrak seluruh negara dijangka akan menyertai mogok itu. Susulan itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah merayu agar semua doktor dan petugas kontrak tidak menyertai hartal doktor kontrak yang dijangka berlangsung 11 pagi ini.
Menurut beliau, tindakan menyertai mogok itu boleh menjejaskan ratusan nyawa pesakit dan kerjaya mereka. Dalam hantaran Facebooknya, beliau mengingatkan semua doktor kontrak agar mengutamakan keselamatan pesakit dengan mengingati sumpah ikhlas yang dilafaz mereka ketika memulakan kerjaya yang bermaksud jangan membahayakan atau berlaku tidak adil kepada pesakit. Jelasnya, kerajaan memahami permintaan kumpulan itu dan telah mengumumkan penambahan kontrak jawatan 2 tahun. Ia sekaligus memberi masa untuk beberapa pindaan dibuat terhadap akta pensyen agar jawatan tetap dibenarkan mencarum dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dalam hantaran berbeza, Kementerian Kesihatan menyenaraikan langkah-langkah penyelesaian segera bagi doktor kontrak yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumaat lalu. Antaranya lanjutan pelantikan secara kontrak pegawai perubatan dan pegawai pergigian untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas. Turut ditambah baik kemudahan seperti cuti tugas khas perubatan, cuti TB serta kemudahan tambang mengunjungi wilayah asal. Bagaimanapun, kumpulan doktor kontrak terlibat tetap mahu meneruskan gerakan itu dengan tuntutan jaminan pelantikan tetap bagi doktor kontrak dan baru, hak gaji serta kebajikan sama rata dengan doktor tetap termasuk cuti dan faedah. 98% kes COVID-19 varian Delta yang dikesan di Sarawak setakat ini hanya berada pada kategori 1 dan 2. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Swafian Muhammad berkata, 93 kes COVID-19 varian Delta itu dikesan di negeri berkenaan sejak Mei lalu. Dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 69 kes, diikuti Samarahan 10 kes dan Serian 6 kes. Seri Aman pula mencatatkan 5 kes, Miri 2 kes dan Sibu 1 kes. Tambahnya, hanya 1 kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU ketika ini. Tiada kes kematian dilaporkan melibatkan varian berkenaan. Justru, Jabatan Kesihatan Negeri memohon agar masyarakat di Sarawak terus waspada serta mengamalkan saranan kesihatan setiap masa. Orang ramai juga digalakkan supaya memakai 2 lapisan pelitup muka sekiranya berada di tempat berisiko tinggi. Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 14 kampung di daerah Pasir Putih, Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia berkuat kuasa 14 hari mulai esok. Beliau memaklumkan 6 lokaliti terbabit Mukim Bukit Jawa, antaranya Pekan Selising, Kampung Tokdir, Kampung Bukit Bidang dan Kampung Bukit Merbau. Manakala 8 lagi lokaliti di Mukim Bukit Abal pula melibatkan Kampung Berangan, Kampung Kubang Sawa dan Kampung Banggol Dolah. Juga dikenakan PKPD 4 kampung di Larut, Matang dan Selama, Perak, Kampung Teluk Menara di Kuala Terengganu dan Kampung Bukit Malut di Langkawi. Manakala di Sabah, 9 lokaliti antaranya di Tawau, Beaufort, Sipitang dan Ranau. Sektor pembinaan membabitkan kontraktor kelas G1 hingga G4 kini dibenar untuk beroperasi sepanjang tempoh fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Ia bagaimanapun dengan syarat kontraktor terlibat perlu memohon kelulusan sistem CIMS Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, turut dibenar beroperasi perkhidmatan dalam rantaian bekalan yang terbabit bagi kerja-kerja pembinaan. Tambahnya, kontraktor terlibat perlu membuat permohonan menerusi sistem CIMS MITI sebelum beroperasi selain perlu berdaftar dan mengisytiharkan projek dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Manakala kontrak G1 dan G2 yang dilantik oleh pihak berkuasa tempatan PBT boleh mendapatkan kebenaran beroperasi daripada PBT yang melantik atau Polis Diraja Malaysia PDRM. Surat kelulusan itu bagaimanapun tidak terpakai untuk kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Jelasnya lagi, dalam fasa 1 PPN, kapasiti bekerja dihadkan 60%. Manakala di fasa kedua ditingkatkan sehingga 80% dengan semua pekerja terlibat telah divaksin selain mematuhi syarat pengangkutan dan tempat tinggal. Polis akan menyiasat tindakan sekumpulan individu yang dipercayai melanggar SOP ketika menghadiri kursus melibatkan sebuah parti politik di hotel di Glen Mary Shah Alam, Selangor April lalu. Ia susulan satu laporan polis yang diterima semalam. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Shah Alam dan Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib memaklumkan program itu didapati berlangsung ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Tambahnya, pengadu juga mendakwa kumpulan itu menari tanpa memakai pelitup muka serta tiada penjarakan fizikal. Jika sabit kesalahan, boleh dikompang RM2,000 ke atas individu manakala RM10,000 ke atas penganjur. Jelasnya, kertas siasatan akan dirujuk ke Timbalan Pendakwa Raya dalam kadar segera. Rakaman video berdurasi lebih seminit memaparkan sekumpulan individu menari dalam sebuah dewan itu tular di media sosial baru-baru ini.
Program vaksinasi di Sandakan Sabah memperoleh kerjasama syarikat perdagangan bagi pemberian vaksin kepada pekerja ladang dan penduduk setempat. Hasilnya, 700 penduduk dari 6 kampung di sekitar kawasan itu menerima manfaat inisiatif berkenaan. Pusat pemberian vaksin PPV bergerak itu dilaksana di ladang Minat Teguh milik IJM Plantation 50 km dari Bandar Sandakan. Ia sebahagian program outreach Pejabat Kesihatan Sandakan bagi vaksinasi penduduk luar bandar. So sekarang kita IJM menawarkanlah diorang jadi macam tuan rumah. Yang tolong war-warkan pun selain pihak kita, pihak UPPM, pihak IJM pun tolong war-warkan untuk penduduk kampung sekeliling estate ni. Jadi daripada membawa orang kampung ke bandar, kami berusaha dengan pihak KKM. Bolehkah kami membawa pihak KKM ke kampung? Di mana sini kami memberi KKM satu tempat pusat vaksinasi outreach kepada pihak KKM, di mana orang kampung di kawasan sekitar IJM Plantation boleh datang dapatkan vaksinasi mereka. 15 kaki tangan dan jururawat syarikat turut diberi latihan operasi PPV. Syarikat terbabit turut menyediakan pengangkutan bagi penduduk kampung untuk ke pusat vaksinasi. Program sama dijangka dilaksanakan sekitar kawasan ladang lain di pantai timur Sabah. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM melakukan penerbangan ihsan bawa seorang pesakit wanita kritikal dari Pulau Tioman ke Hospital Rompin. Situasi itu secara kebetulan selepas helikopter terbabit tiba untuk misi penghantaran bekalan vaksin di Pulau Perakinan berkenaan. Penolong pengarah bomba dan penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, pesakit Nur Azlina Abu Pana, 46 tahun, mengalami masalah pendarahan. Ketika itu, dia tidak boleh dihantar ke tanah besar menggunakan bot ekoran air pasang besar. Bagaimanapun, helikopter terbabit tiba dan sempat membawa wanita itu ke Hospital Rompin. Seorang pembantu perubatan klinik Pulau Tioman turut mengiringi pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Helikopter dikenali juruterbang Sufian Ahmad berlepas dari Pulau Tioman jam 3 petang semalam dan mendarat di padang berhampiran Hospital Rompin 25 minit kemudian. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki menjual semula minyak masak bersubsidi dengan harga industri kepada restoran selain disyaki untuk diseludup ke negara jiran. Dalam serbuan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan merampas lebih 8 tan minyak masak. Pihak kementerian akan bekerjasama dengan Eskom dan akan mempertikatkan di segi penguasaan. Dan kita akan membuat auditan ke atas pihak repacker dan pemborong berhubung dengan aliran minyak masak tersebut. Operasi dijalankan KPDN HEP bersama Pasukan Kawasan Keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom hasil aduan awam. Suspek berusia 67 tahun ketika itu didapati sedang memotong paket minyak masak bersubsidi 1 kg untuk disimpan dalam tangki. Dia mengaku menerima bekalan daripada pemborong berlesen sekitar Sandakan. Nilai rampasan minyak dianggar RM20,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan mengambil masa 8 jam untuk memindahkan 2 gajah liar dari Kampung Kuala Tiga, Tanah Merah. 2 gajah betina berusia 5 hingga 15 tahun ditangkap di kawasan hutan kampung berkenaan Jumaat lalu. Sekarang ni tengah pindah seekor anak yang ibu dia kita terpaksa lepaskan balik sebab keadaan dia tak berapa sihat. Kita tengok kalau kita akan tarik mungkin bahayakan dia, kita lepas balik. Jadi kita akan teruskan untuk seekor lagi di kawasan yang berdekatan juga. Operasi pemindahan membabitkan 36 anggota Perhilitan Kelantan, Terengganu dan Perak dibantu petugas Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah. 2 gajah denak betina iaitu Rambai dan Abot memudahkan proses memujuk gajah liar terbabit sebelum dipindahkan ke Taman Negara Terengganu. Kedua-dua gajah berkenaan ditarik keluar dari lokasi kira-kira 1.5 km sebelum dipindahkan ke atas lori. Perhilitan percaya gajah berkenaan daripada kumpulan di hutan simpan Kampung Air Kerila yang masuk kawasan Kampung Kuala Tiga bagi mencari makanan ketika musim buah-buahan. Sejak awal tahun ini, 36 gajah liar sudah dipindahkan termasuk 8 di Kelantan. Laporan antarabangsa. Lebih 4,300 orang maut akibat jangkitan kulat hitam atau nama saintifiknya mucormycosis di India yang menyerang pesakit COVID-19.
Menurut Menteri Kesihatan India, setakat ini 45,374 kes penyakit itu dilaporkan di negara terbabit. Seorang pakar bedah mata di Bangalore mengakui kes dan kematian akibat kulat hitam banyak terjadi namun tidak dilaporkan secara rasmi. Ia berikutan diagnosisnya sukar dilakukan di hospital kecil dan di kampung, malah pesakit yang mengalami simptom itu kurang dirawat di hospital di bandar. Sementara pakar bedah mata di Mumbai berkata penyakit ini menyerang mata dan otak. Jika jangkitan serius, bahagian berkenaan terpaksa dibedah dan dibuang. Selain India, beberapa kes sama turut dilaporkan di Indonesia sebelum pandemik COVID-19. Ribuan mangsa banjir di bandar Zhengzhou, wilayah Henan, China menerima bantuan makanan dan ubat-ubatan. Puluhan kontena membawa bahan berkenaan di Stadium Xinjiang untuk dikumpulkan. Seterusnya, proses mengedar bantuan dilakukan menggunakan lori dan van ke seluruh bandar terbabit. Operasi dilakukan dengan kerjasama pasukan tentera dan sukarelawan. Sementara menanti bantuan, sebahagian penduduk telah kembali ke kediaman masing-masing. Mangsa giat melakukan kerja pembersihan lumpur, takungan air dan sisa sampah kesan daripada banjir. Sehingga kini, 63 nyawa menjadi korban dan lebih 920,000 penduduk terjejas. Agensi berita tempatan Xinhua sebelum ini melaporkan kerajaan mengalami kerugian lebih $2 bilion Amerika rentetan bencana berkenaan. Keadaan di Brazil kian meruncing. Terbaru, lebih banyak gerakan tunjuk perasaan dilakukan rakyat. Angka peserta mencecah puluhan ribu itu mendesak pemecatan Presiden Jair Bolsonaro susulan angka korban COVID-19 terus meningkat. Tunjuk perasaan hujung minggu keempat itu dianjurkan Parti Politik Pembangkang, Kesatuan Buruh dan Kumpulan Sosial. Bolsonaro kini disiasat atas tuduhan terlibat dengan kegiatan menggelapkan dana kerajaan dalam pembelian vaksin COVID-19. Dalam pada itu, demonstrasi turut dirancang diadakan di 400 bandar lain. Penganjur mendakwa, tunjuk perasaan terbabit bertujuan mempertahankan demokrasi, kehidupan rakyat Brazil serta menamatkan pentadbiran Bolsonaro. Perkembangan sukan. Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 terus rancak menyaksikan dua lagi sukan bakal membawa cabaran negara pada hari keempat hari ini. Ia masih membabitkan sukan badminton selain pelayaran yang turut bertarung di pelabuhan kapal layar Enoshima. Antara yang beraksi beregu lelaki Aaron Chia dan Soh Woo-yik dan pelayaran Khairul Nizam Afendi. Selepas tewas dua perlawanan berturut-turut, gandengan bergu campuran Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying bakal mengharungi aksi pelengkap kumpulan D. Mereka akan menentang pilihan ketiga Wang Yiliu dan Huang Dongping dari China dengan rekod pertemuan memihak lawan menerusi 7 kalah dan hanya 2 menang. Dalam bergu lelaki, dibarisi Aaron Chia dan Soh Woo-yik, momentum kemenangan dalam aksi pembukaan bakal dicabar hebat lawan dari Indonesia. Bukan calang-calang, wakil negara akan bertemu pilihan kedua Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang turut menang aksi pertama 24 Julai lalu. Skuad pelayaran juga meneruskan misi memburu slot kepusingan seterusnya di pelabuhan kapal layar Enoshima. Taruhan disandarkan kepada dua jago pelayan negara iaitu Khairul Nizam Afendi dan Nur Syazrin yang akan beraksi dalam peringkat saringan 3 dan 4. Dua perlawanan kempen Liga Super berlangsung malam tadi membabitkan dua pasukan gergasi Sri Pahang dan Johor Darul Takzim JDT. Ia menyaksikan kedua-dua pasukan tidak pulang dengan tangan kosong selepas Sri Pahang mencatat keputusan Sri 1 sama dengan Melaka United. Manakala juara 7 kali JDT menepati ramalan meraih 3 mata menewaskan UiTM 3-1 malam tadi. Kemenangan JDT tidak hadir dengan mudah apabila dipaksa berhempas pulas sebelum menang di Stadium Sultan Ibrahim. JDT tampil lebih dominan pada babak pertama namun gagal menemui penyudah. Ketika tuan rumah giat mengasak kubu lawan, skuad bimbingan Frank Bernard mencipta kejutan apabila menjaringkan gol pembukaan. Ia hadir menerusi pemain import Vinicius Silva selepas menyudahkan umpanan Yong Hyun Kwon pada minit ke-43. Tidak panik, JDT sebaliknya merapatkan kedudukan 5 minit sebaik babak kedua bersambung dijaringkan Gonzalo Cabrera. Ia disusuli gol pendahuluan JDT pada minit ke-72 yang disumbangkan pemain gantian Safawi Rashid. Bergson yang sudah lama tidak menjaringkan akhirnya mendapat momentum pemusnah apabila meledak gol ketiga tuan rumah pada minit ke-87. Tamat 3-1 memihak JDT membolehkan mereka menjarakkan mata dan kekal di tangga teratas liga dengan 33 mata.
Terengganu FC di tangga kedua mengumpul 30 mata selepas tamat saingan Liga Super minggu ke-14. Dalam satu lagi aksi di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang, tuan rumah Sri Pahang sekadar berkongsi satu mata dengan Melaka United selepas seri 1-1. Mendahului 1-0, gol pembukaan Sri Pahang dijaringkan Manuel Hidalgo seawal minit pertama permainan. Pelawat melancarkan asakan bertali arus dalam usaha merapatkan kedudukan namun berjaya dipatahkan jentera pertahanan Muslim Ahmad. Sri Pahang berpeluang mengadakan jaringan apabila dihadiahkan sepakan penalti. Namun, sepakan diambil Harold Gulon berjaya ditepis penjaga gawang Khairul Fahmi Cekmak. Dan berbaki 3 minit sebelum tamat permainan, Melaka United menyamakan kedudukan menerusi jaringan pemain gantian Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria. Sekaligus menyaksikan kedua-dua pasukan pulang dengan satu mata. Sekian paparan pagi ini. Teruskan amalkan norma baru dan patuhi SOP. Hargai nyawa dan nikmat kesihatan di kurnia. Dan jangan biarkan insan tersayang menderita kerana kealpaan kita. Saya Makin Lokman. Salam hormat dan Assalamualaikum.